Assalamualaikum, hai semua. Okey, kepada followers keluarga, selamat datang, selamat masuk ke live kita kali ini iaitu Keluarga Talk. Alright, so untuk kali ini sama juga dengan yang sebelum-sebelum ni, kita terpaksa buat secara atas talian kerana kita punya situasi sekarang ni tak mengizinkan untuk kita berjumpa bersemuka dengan tetamu kita, okey? So, yang dekat rumah tu macam mana hari-hari anda ber-PKP dekat rumah tu, sihat ke tidak, okey? So, banyak-banyak orang kata makan makanan yang sihat, ambil vitamin C apa semua, okey, untuk pretend diri kita. Jadi hari ni kita tak buka, kita bukan cakap pasal kesihatan, okey. So hari ni kita ada tahu topik kita, tapi sebelum saya berbincang, saya memberitahu tentang topik kita pada hari ini, kita ada tetamu jemputan kita yang saya tak perkenalkan lagi. Saya rasa dah boleh tengok dekat sebelah saya ni kan, dan rasanya semua orang tahu siapa tetamu jemputan kita yang kecil moleknya, santunnya, iaitu Ustazah Fatimah Syarha. Betul Ustazah? Betul, Masya Allah. Okey, Ustazah sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, khair. Tamam bil khair, Alhamdulillah. Okey, so macam mana Ustazah PKP dekat rumah, okey tak? Alhamdulillah, kita sebelum ni fikir yang besar-besar, sekarang kita fikir yang kecil-kecil dan mendekatkan dengan keluarga, membangunkan, insya-Allah mereka akan jadi tokoh yang besar mudah-mudahan. InsyaAllah. Amin. So hari ni Ustazah kita akan mengupaskan topik yang bagi saya dia sangat-sangat menjadi kontroversi lah kadang-kadang untuk keluarga, untuk husband dengan wife, okay? Sebab topik kita hari ni iaitu suri rumah. Menjadi suri rumah bukan mudah, suami harus faham, betul? Alright, so kita mulakan dengan, saya rasa kita bagi situation lah. Tapi sebelum tu, siapa yang tengah tengok live kita pada hari ni, boleh klik share. Kita share ilmu kita pada hari ni dengan orang lain, okay, dengan orang ramai. Dan okay, kita mulakan dengan senario kita tadi. Alright, so sekarang ni husband dengan wife ada tanggungjawab masing-masing. Dan tak semua orang kata wife walaupun dia bekerja ataupun tidak bekerja, dia masih lagi suri rumah di rumah tersebut. Jadinya kita bagi contohnya macam totally suri rumah dekat rumah. Selalu kalau macam husband balik kerja, husband selalu ngadu kata penatlah kerja hari ni apa semua kan. So macam wife pun ada juga mengeluh macam penat jugalah hari ni, kemas rumah apa semua. So macam situation tu kadang-kadang macam husband ni entahlah macam tak puas hati kan, macam alah duduk rumah tu bukannya susah pun, nak buat kerja rumah apa saja kan, tak adalah nak hadap jam, tak adalah nak hadap bos, tak adalah nak kena bersiapnya kan. So macam mana Ustazah komen Ustazah tentang ayat yang keluar daripada mulut suami yang macam ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saya mohon bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah merungkaikan dan Allah membantu membimbing kita ya mendapat ilmu yang boleh kita amalkan sama-sama mudah-mudahan. Semua yang saya muliakan, semua yang saya sayangi. Sebenarnya Islam sangat adil, sangat cantik membina hubungan timbal balas antara suami dan isteri. Makna kata kalau ada nikmat, ada hak yang isteri nikmati, adalah tanggungjawab yang dia kena buat. Sama juga dengan suami, kalau ada hak yang dia nikmati, ada tanggungjawab besar yang dia kena buat. Baik, kalau suami cakap sesuatu yang pedih kan,
dan isteri pun terasa macam sakit, macam bengkak kat dalam. Okay. Tak mengapa kita kembalikan yang manusia mungkin tak memahami, tapi kita ada Allah, Allah yang maha memahami, Allah yang Al-Alim mengetahui, Allah Al-Hakim bijaksana, Allah Al-Khabir, Allah yang mengetahui dan boleh mengkhabarkan semula dengan ayat-ayatnya yang agung. Sehingga kan mudah-mudahan bila suami kita balik kepada Al-Quran, kepada ayat Allah, membaca ayat-ayat Allah itu, dia kembali ada kepimpinan yang empati, yang kesian, yang memahami. Ya, saya bagi contoh bagaimana Allah sangat memahami kesusahan isteri itu dekat rumah. Ya, antaranya dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami perintahkan kepada insan buat baik kepada ibu ayah. Dua-dua kena buat baik sebab ibu ayah, suami isteri dua-dua memang ada kesusahan dia. Tapi Allah detailkan, betapa Allah memahami, Allah detailkan lagi. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Ibunya ini, dia hamil dalam keadaan susah payah. Nak lahirkan lagi lah susah payah. Kalau kita bagi pain score tu, skor dia 10/10 lah skala kesakitan tu. Sakit sungguh. Ya. Hamil pula 9 bulan 10 hari dalam keadaan pelbagai orang kata kesakitan, kesusahan, kepedihan yang terpaksa ditanggung oleh seorang ibu. Tapi ibu dia sanggup sebab dia nak sangat permata hati. Permata hati itu akan membanggakan suaminya, akan memberi manfaat kepada masyarakat. Dia sanggup lalui. Itu baru cerita bab hamil dengan melahirkan. Tak cerita lagi bab menyusu. Allah sangat memahami. Allah tahu menyusu ni susah payah. Sampaikan menurut Datuk Dr. Musa Muhammad Nordin, ya, beliau ada menyebut tentang 40,000 kanak-kanak di seluruh dunia, ya, mati dalam satu hari. Ya, dan ada 28 kematian setiap 1 minit. Ya, profesor ni seorang pakar pediatrik, pakar kanak-kanak. Lepas tu UNICEF pun menggariskan ada 7 aktiviti yang mudah, yang efektif, yang praktikal, yang perlu dibuat untuk menyelamatkan nyawa kanak-kanak. Dia duduk dalam akronim GOBIFFF. Dan B itu adalah stand for breastfeeding, menyusukan. Dia boleh selamatkan nyawa kanak-kanak, subhanallah, sampai begitu besar. Ya, peranan ibu yang menyusukan sehinggakan banyak hospital-hospital buat kempen mempromosikan, ya, kempen membantu kumpulan sokongan. Bahkan ada hospital mengisytiharkan mereka sebagai hospital rakan bayi yang menyokong penuh, ya, penyusuan ibu. Dan ini memang susah, ya, kalau tiada sokongan daripada suami. Betul. Sebab terutamanya ibu yang baru-baru melahirkan first time kan, yang baru first time nak susukan anak, dengan tak ada teori lagi, tak ada ilmu, ya, dengan takut anak tak cukup susu macam-macam kan. Ya Allah, kalau suami bagi kata-kata pedih selalu kan, kesian si ibu tu. Dia perlukan sokongan. Sebab tu Allah pun menyokong dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Kita tengok ayat tu sangat memujuk. Bahkan Allah sebutkan kesakitan-kesakitan tu, kesusahan tu, supaya wanita bila baca, ya Allah, faham ya Allah, susah payah kita, ya. Kalau mengandung tu lemah bertambah lemah, Allah cerita kan dalam surah Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisqaluhu fi 'amain. Allah kata kami wasiatkan kepada insan untuk buat baik kepada ibu ayah. Sekali lagi Allah detailkan penderitaan ibu. Susahnya ibu kat rumah tu. Ya, sebab ibu ni perlu hamil yang menanggung lemah demi kelemahan. Lepas tu tempoh bercerai susu 2 tahun. Allah sebut tentang penyusuan. Dan menariknya lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Ya. Tadi kita baca surah Al-Ahqaf ayat 15.
Luqman ayat 14. Sekarang Al-Baqarah ayat 233. Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan sifatnya yang maha memahami. Bila Allah ceritakan lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Hendaklah para ibu susukan anaknya sehingga 2 tahun penuh. Dan para ulama bincang, ya, menyusukan anak ni sebenarnya bukan kewajipan ibu, tapi hak ibu. Maknanya kata apa? Ayah kan dia kena tanggung makan minum isteri dengan anak-anak kan. Jadi bila ibu susukan anak, si ayah tu sepatutnya bagi upah menyusu kepada si isteri. Lebih-lebih lagi kalau isteri tu minta. Kalau dia nak susukan anak dia kepada orang lain pun, ibu susuan dia kena bagi upah. Sebab kerja ni memang kerja yang bukan senang. Dia perlukan tenaga, rohani, jasmani, mental, semua disiapkan dengan rapi baru dapat menyusu dengan tenang. Subhanallah. Seterusnya Allah SWT berfirman lagi. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Sambungan ayat tadi kan. Ke atas ayah, kewajipan ayah, dia kena bagi rezeki, dia kena bagi pakaian bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Rezeki yang baik-baik, pakaian yang baik-baik, cara pun baik-baik, perkataan pun kena baik-baik. Sebab ni perintah Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaul dengan mereka, dengan isteri tu, ya, santuni mereka dengan ma'ruf, dengan baik-baik. Dan saya sangat kagum lagi, ayat ni saya ringkaskan. Allah SWT sebutkan, فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا أَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. Kalau anda kata macam suami isteri tu dah nak bercerai kan, ya, tetap dalam kondisi sesukar itu pun mereka kena saling rela merelakan, saling redha meredai, saling tasyawurin, saling berbincang tentang masa depan anak tu, nak hentikan susu supaya anak tu tetap membesar dalam suasana yang harmoni, bukan dendam, ya, dalam suasana yang tak putus silaturahim, hubungan darah dengan ayah dengan mak tu, ya. Dan indahnya dalam suasana kondisi sesukar nak bercerai pun kena taradin, saling redha meredai, wa tasyawurin, saling berbincang. Apatah lagi situasi biasa yang normal, ya, kena hidupkan, buat satu perkataan, perbuatan yang buat pasangan kita rasa redha, rasa rela, rasa tidak terpaksa. Dan berbincang menyebabkan suara setiap orang didengari, hati terpujuk, ya, tugas-tugas dilakukan dengan cinta, dan insya-Allah hubungan suami isteri yang dipenuhi hak dan tanggungjawab ini akan kurang konfliknya. Insya-Allah. InsyaAllah. Okey, nampak tak huraian daripada Ustazah. Jadi katanya macam pendek ni, sebelum kita bercakap tu macam benda kita boleh berbincang, betul, boleh toleransi, macam masing-masing ada tugas masing-masing untuk dilaksanakan. Okey. Alright, jadi siapa yang baru sertai kita punya live pada hari ini, boleh dulu stay dulu, kalau yang terlepas boleh share dulu kita punya live hari ni, supaya nanti yang terlepas tu boleh tengok balik, okay? Dan jangan lupa share tu untuk kita berkongsi ilmu dengan yang lain. Alright, so hari ni yang baru masuk kita tentang berbincang tentang tajuk jadi suri rumah bukan mudah. Suami harus faham. Okey. Jadi memandangkan kita hari ni hari Jumaat kan. Jadi macam kita nak minta lah sikit Ustazah, kalau boleh Ustazah kongsikan beberapa kisah isteri Nabi ataupun sahabat terdahulu yang boleh dijadikan inspirasi oleh wanita bergelar suri rumah dalam menguruskan keluarga dengan sabar. Okey, ada tak Ustazah? Subhanallah, terlalu banyak. Bila kita kembali kepada Al-Quran, kita akan jumpa banyak motivasi-motivasi kekuatan untuk sabar. Ya, ada pujian Allah, ada kisah-kisah, ada Masya Allah. Kita rasa macam kita tak keseorangan. Allah sangat memahami dan kita ada inspirasi untuk kita ikut. Ya, sebelum tu saya nak bacakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nisa'ukum harathul lakum. Wanita kamu adalah
ladang tempat bercucuk tanam bagi kamu. Siapa yang ada ladang dia tahulah. Yang ladangnya tak akan subur tanpa dia bagi komitmen, bagi air yang cukup, baja yang cukup. Lepas tu dia kena bagi tu pula sesuai dengan keperluan pokok yang dia tanam. Makna kata kena sangat memahami, kena sangat menjiwai. Kalau tak, pokok tu takkan subur. Begitulah Allah sangat memahami bila Allah SWT membuat perumpamaan, analogi yang kita baca, ya Allah, baiknya Allah. Allah mengajar suami untuk layani, untuk memahami, ya, untuk bagi komitmen, untuk santuni keluarganya dengan baik. Dan kita pun begitulah, ya, kita nak cuba untuk jadi seorang isteri yang sabar, yang menyantuni, yang memahami, menjiwai suami dan anak-anak kita dengan baik, mudah-mudahan. Dan tak dinafikan, ya, memang struggle itu sesuatu yang real. Betul kan? Ya Allah, kesusahan, kepayahan memang sesuatu yang betul-betul berlaku dan terjadi. Ya, hingga kan dalam keluarga Sayyidatina Fatimah Zahra. Suaminya bukan suami yang jenis abaikan isteri, tak peduli acuh tak acuh. Bukan, suami yang soleh, yang baik. Yang sampai sakit dada dia angkat air untuk family, ya. Tapi itu pun Sayyidatina Fatimah Zahra rasa macam sangat terbeban dengan urusan rumah tangga seharian. Sangat sukar. Bukan tak redha ni, tapi benda tu sukar. Tak dapat dinafikan secara kemanusiaannya. Ya. Lalu pernah satu ketika bila Sayyidatina Fatimah Zahra dia dengar Nabi SAW ada tawanan perang, lalu dia pun bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha nak confirmation. Sayyidatina Aisyah bila dengar tu dia mengiyakanlah, ya. Lepas tu bila Nabi pulang, Sayyidatina Aisyah cerita dekat Nabi yang Fatimah Zahra ni ada tanya tentang tawanan tu, macam nak pembantu, ya, sukar, tugas-tugas seharian. Lepas tu Nabi SAW pun pergi ke tempat Sayyidatina Fatimah Zahra. Masa tu Sayyidatina Fatimah Zahra dengan suaminya nak tidur dah, baring dah dekat katil mereka. Lalu Nabi pun ajarkan untuk mereka ni kuat dalaman kan. Terutamanya puterinya Fatimah Zahra kuat dalaman, Nabi ajarkan untuk zikir. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim. Tapi rupa-rupanya Nabi SAW ajarkan Fatimah Zahra tu, ya, bukan Nabi tak benarkan ada pembantu. Ya, sebab disyarahkan lagi oleh Al-Hafiz Ibn Hajar. Ya, Nabi sebenarnya nak utamakan Ahlus Suffah, golongan-golongan yang lapar, yang miskin, yang duduk menumpang di masjid Nabi, yang duduk berguru dengan Nabi, tak ada rumah, macam gelandangan sikit, ya. Nabi nak utamakan mereka untuk bagi makan kat mereka, lalu Nabi nak jual tawanan perang. Masa tu sistem perhambaan masih ada lagi. Bukan Islam yang mulakan, bukan Islam yang galakkan, tapi adat masyarakat ketika itu Islam raikan dulu. So sistem tu ada lagi, Nabi nak jual dulu tawanan perang, dapat duit, bagi dulu dekat Ahlus Suffah tu. Lalu Fatimah Zahra tak dapat lagi lah pembantu dalam kondisi yang suami pun tak mampu, ya. Ayah pun tak dapat nak bagi lagi sebab ada prioriti lain. Nama ulama bincang lagi tentang bab khadimul mar'ah. Bab perlu tak perlu suami ni bagi pelayan atau pembantu kepada isteri. Ya? Allahu Akbar. At-Tabari berkata, kalaulah isteri itu memang suri rumah, yang memang masyarakat pun tahu yang kerja dia memang kerja, memang handal lah, mahir lah bab-bab kerja rumah seharian kan, maka masa itu suami tak wajib lah untuk bagi pembantu kepada isteri. Tapi suri rumah hari ni dia hebat. Dia bukan, dia macam-macam dia buat kat rumah tu, macam-macam projek dia buat kat rumah tu. Subhanallah, dengan bisnes online-nya, ya, dengan pendidikan anak-anak yang lebih tersusunnya, homeschoolingnya. Ya Allah, subhanallah. Jadi dalam kondisi yang lain, kata Ibn Battal, dia kata memaksa wanita untuk lakukan satu layanan itu tak ada dasarnya sama sekali. Bahkan ijma' menetapkan suami yang bertanggungjawab penuhkan keperluan isteri. Dan At-Tahawi menukilkan
Dia kata ijma' menyebut suami tak boleh keluarkan pembantu isteri dari rumahnya. Kalau isteri berhajat pada pembantu kan, suami kata saya tak izin lah pembantu ni ada, saya tak nak lah ada pembantu. Dia kata sepatutnya suami tak boleh nak buat macam tu. Sebab suami ni bertanggungjawab untuk beri nafkah pada isteri, bahkan kepada pembantu isterinya juga. Imam Syafi'i kata diwajibkan untuk beri nafkah kepada isteri dan pembantu. Suami wajib bagi. Imam Malik, Al-Laits dan Muhammad bin Hasan berkata, diwajibkan beri nafkah kepada isteri dan pembantunya. Lebih-lebih lagi kalau isteri macam berkedudukan gitulah, nak cari duit juga, nak membantu masyarakat juga, ya. Sebab ini perintah Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Layanlah ataupun bergaulah dengan isteri secara ma'ruf. Dan ending kisah Fatimah tu, akhirnya Fatimah diberikan pembantu oleh Nabi SAW. Dan bukan saja kisah Fatimah, kisah Asma binti Abu Bakr Siddiq, isteri kepada Zubair Al-Awwam. Ya Allah, beliau ni wanita yang cekal sungguh. Ya, biasa beri makan kuda, ambil air, jahit tempat bekas air, adun roti, walaupun dia tak pandai sangat buat roti ni. Dia terpaksa belajar ataupun dia terpaksa minta bantuan kepada jiran-jiran dia, wanita kaum Ansar. Tapi tak mengapalah sebab walaupun tak pandai kan, dia tahu dia ada sokongan luar dan dia ada hati nak belajar. Ya. Satu hari Nabi SAW dengan para sahabat tengok Asma ni, ya Allah, tengah padang pasir panas, ya, junjung dia punya kurma untuk pergi jual dekat pasar. Lalu Nabi kesian, Nabi pun ajak Asma ini bonceng unta Nabi. Bonceng unta Nabi dalam, bukan berdua lah, dalam orang kata rombongan kaum lelaki, kaum muslimin saat itu. Lalu Asma pun fikir, suami dia cemburu sangat ni. Jadi dia tak sanggup lah nak naik. Ya. Lalu bila Asma tolak dan dia cerita balik dekat suami dia kata, sebenarnya kau bawa biji-bijian tu lebih berat bagi aku berbanding kau pergi tumpang unta Nabi SAW. Nak ceritanya suami yang mulia, lelaki yang hebat, dia akan rasa terhina kalau isteri dia kena kerja teruk macam tu sekali. Ini disyarahkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar. Ini hubungan yang sepatutnya tumbuh secara organik, tumbuh secara natural antara suami isteri, saling empati, saling kasihan satu sama lain. Dan kisah Asma ni pun ending dia, bila suami dah orang kata makin mampu, ayah dia pun Abu Bakar Siddiq ambil berat ni pasal anak-anaknya ni. Ya, Abu Bakar Siddiq yang datang bawa pembantu untuk Asma binti Abu Bakar Siddiq. Sampaikan Asma kata dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, dia kata masa tu ya Allah aku seakan merdeka, macam bebas. Bebas. Jadi suami yang penyayang, yang misali, dia sentiasa fikir nak bagi kemudahan untuk isteri. Ya, sama ada kalau isteri tu di rumah sepenuh masa, mungkin pembantu tu dari segi peralatan seharian yang canggih sikit, ya, periuk yang canggih sikit, pengadun roti ke yang canggih sikit supaya senang kerja-kerja rumah, ya, dan jangan rasa benda tu beban lah. Rasa benda ni, ini kemuliaan lelaki yang nak wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan saya nak bagi kata-kata Imam Nawawi. Imam Nawawi kata, wanita yang tolong suami ni kan, yang layan suami, buat kerja macam-macam, yang buat roti, yang memasak, yang cuci pakaian, sebenarnya itu adalah sumbangan dan kebaikan wanita kepada suami, bukan kewajipan wanita tu. Makna kata, kalau dia tak buat, kalau dia tak nak buat, dia tak berdosa pun. Sebab tu suami jadi pemimpin keluarga sebab tanggungjawabnya lagi besar, lagi berat. Sehingga semua urusan-urusan ni sepatutnya duduk pada kewajipan suami, ya, penuhkan keperluan keluarga, makan minum dan sebagainya. Tapi secara kemanusiaan, tanggungjawab kemanusiaan untuk ada hubungan yang baik suami isteri. Jadi suami dengan cinta, dengan rela buatlah kerja-kerja rumah.
Tapi suami jangan ambil kesempatan nak suruh semua isteri buat. Sampai isteri tak ada hak untuk pergi kepada masyarakat. Tak ada hak untuk majukan keilmuan dia. Ya. Sedangkan wanita ni, kalau kita tengok wanita dekat negara-negara Asia yang hebat ekonominya, macam Korea dengan Jepun, subhanallah, bank dunia melaporkan mereka ni ada profil 2 kemuncak. Apa maksudnya? Profil 2 kemuncak, mereka mungkin pada usia 35 tahun ke bawah, mereka mengundur dulu dari pasaran kerja sebab fokus nak bagi yang terbaik untuk anak-anak kan, menyusu penuh mungkin dan sebagainya. Tapi sebab mereka sentiasa update dengan ilmu, mereka mungkin bagi komitmen untuk terus majukan diri. Bila usia mereka 35 tahun ke atas, anak-anak pun dah makin berdikari, mereka masuk semula ke pasaran kerja untuk membantu masyarakat, untuk khidmat kepada negara. Jadi kita pun kalau boleh nak wanita kita bukan tugas dia hari-hari duk sibuk dengan benda teknikal saja sebab tidak dibantu. Ya, kita kena berganding bahu untuk majukan diri masing-masing, suami, isteri, lelaki, wanita. Sebab wanita bukan servant, wanita adalah partner untuk kehidupan ni. Betul kan? Masya Allah. Jadi kita nak didik anak-anak kita yang mereka ada sikap berdikari dari segi ekonomi, keilmuan, supaya mereka nanti dilayan sebagai seorang partner, bukan hamba abdi sesiapa. InsyaAllah. Okay, so saya rasa para isteri yang tengah menonton lah kita pada waktu ni rasanya tersenyum dengan apa poin yang telah Ustazah cakap tadi kan, especially bila Ustazah cakap tugas-tugas dekat rumah tu sebenarnya macam macam tadi buat roti lah apa tu, semua bukan tugas isteri sebenarnya. Itu adalah kita punya ihsan terhadap kita punya suami, kita menolong suami kita. Okay. Jadi siapa yang baru masuk kita punya keluarga tahu hari ni, iaitu kita membawa tajuk topik yang hangat untuk suami dan isteri, supaya masing-masing tahu tugas masing-masing, begitulah, ataupun saling bertoleransi, iaitu jadi suri rumah bukan mudah, suami harus faham. Okey, jadi siapa yang baru masuk boleh share dulu kita punya live, yang mana baru masuk juga, selamat datang. So kita sekarang ni kita tengah berbincang tajuk tentang suami isteri, yang boleh jadi panduan untuk anda semua di rumah sana. Okay, alright. So sebelum tu saya nak cakap lah, kalau ada bunyi pelik-pelik daripada saya ke ataupun daripada Ustazah, minta maaf sebab kita berada di rumah kan. Jadi biasalah saya tadi tiba-tiba hujan lah, bunyi burung lah, saya tak tahu lah dengar ke tak, tapi macam maaf lah bunyi-bunyi tersebut ya. Alright, jadi Ustazah, selalunya macam isteri ni dia banyaknya pendam. Isteri ni sifatnya pendam, sesekali dia akan luah. Jadi macam ada setengah orang macam especially yang kalau bekerja lah kan, bila dah pergi bekerja seharian, balik kena masak untuk suaminya lagi. Lepas tu kalau yang ada anak, hantar anak ke taska lah dekat pengasuh, balik nak uruskan anak lagi, nak bagi makan suami dan anak-anak. Jadi macam mana boleh, macam Ustazah ada tak cara terbaik untuk seorang isteri untuk tegur suami, yang mana untuk sama-sama ambil tanggungjawab menguruskan rumah tangga. Misalnya bila balik kerja tu isteri nak sediakan makan malam, kan dari tadi bekerja dan nak sediakan untuk makan malam, boleh ke macam suami jagakan anak dulu ke sebentar? Jadi ada tak cara-cara yang halus untuk isteri-isteri ni buat untuk suami? Allahu Akbar, subhanallah. Bila ditanya cara nak tegur suami duduk di kondisi pemimpin kan, memang ada cabaran lah kat situ nak tegur. Tapi pemimpin yang sentiasa kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, yang apa-apa konflik pun kembali kepada rujukan itu kan, yang akan rasa bukan satu benda yang hina lah untuk dia jaga anak, bantu isteri. Sebab ini ditunjukkan contoh oleh insan yang paling mulia pernah dilahirkan di muka bumi, iaitu Nabi Muhammad SAW. Sebelum tu Nabi berpesan ya dalam hadis riwayat Muslim, Inna liwaladika alaika haqqa, rawahu Muslim. Sesungguhnya anak kamu ada hak ke atas kamu.
Mana kata ada kewajipan yang kita kena buat dekat anak kita. Dan bagaimana contoh yang Nabi tunjukkan. Nabi SAW, subhanallah, pernah sampai Nabi solat, Nabi kendung dukung Umamah, ya, cucu baginda, anak kepada Zainab binti Rasulullah dengan Abi Al-As bin Rabi' bin Abdi Syams. Nabi dukung dalam solat sampai tahap tu Nabi jaga cucu tu. Masya Allah, anak lagi lah Nabi, subhanallah, sangat bertanggungjawab. Ya. Seterusnya, Nabi SAW suka hiburkan anak-anak. Sebab kalau anak-anak happy kan bonding kuat dengan ayah. Ya, memang mak pun happy sungguh kan. Ya, Nabi SAW pernah satu ketika Nabi duduk di halaman rumah Fatimah Zahra. Nabi pun tanya, ada budak kecil tak kat sini? Nabi buat kata-kata yang comel lah kan, yang nak ajak bergurau bermain ni. Lalu Fatimah Zahra masa tu dia tahan sekejap anak-anak dia sebab dia adalah dia nak pakaikan apa-apa dulu. Lepas tu bila keluar tu terus mereka ni terkam cium peluk Nabi SAW. Jadi seorang ayah yang hebat, yang ada bonding kuat dengan anak-anak, kita boleh tengok. Kalau ayah tu balik kerja dengar motor dia, anak-anak berlari nak peluk ayah, nak cium ayah, tu tanda subhanallah, ayah tu bagi hak anak-anak, bagi kasih sayang pada anak-anak. Tapi kalau ayah balik, anak pun tak ada perasaan, tak ada kenangan, tak ada benda yang dirindukan daripada ayah. Kita tahu ayah marah ya nanti. Ya, kita nak kembalilah pada kehidupan yang lebih bahagia yang ditunjukkan, dicontohkan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi ni, ya Allah, bukan dengan anak kandung, bukan dengan cucu je, dengan anak tiri pun Nabi sangat buat baik. Ya, antaranya anak kepada Ummu Salamah. Nabi SAW pun biasa jaga. Bahkan Nabi bergurau-gurau lagi, panggil dengan panggilan yang comel-comel. Ya, contohnya, Ya Zuwainib, Ya Zuwainab, Ya Zuwainab. Namanya Zainab, tapi Nabi panggil Ya Zuwainab. Itu kata-kata timangan lah, kata-kata sayang sangat, ya, kepada si kecil. Dan begitu juga Nabi SAW, dia pernah, bukan pernah lah, selalulah mendidik anak-anak ni. Termasuk anak-anak tiri, anak-anak sahabat, anak masyarakat, anak kandung. Ya, Nabi memang jiwanya jiwa mendidik. Nabi satu ketika ajarkan Umar, anak kepada Ummu Salamah, untuk masa makan tu makan elok-elok. Nabi kata, ya ghulam, wahai budak, samillah, bacalah bismillah, wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan, wakul mimma yalik, dan makanlah molek-molek lah, makan comel-comel lah. Subhanallah, hadis riwayat Bukhari. Ya, Allahu Akbar. Jadi kita pun kalau boleh nak suasana keluarga kita, semua orang balik kepada Allah dan Rasul. Jangan rasa macam kita ni terbeban, terpaksa untuk buat semua itu, ya. Tapi memang kita nak hidup dengan mengikut petunjuk Nabi SAW. Dan sebagai isteri kan, kadang-kadang suami kita tak dibesarkan dengan nampak contoh yang begitu. So dia pun tak jadi darah daging dia lah untuk spontan keluarkan akhlak yang sebegitu kepada anak dan isterinya. Apa pun kita nak cuba bantu dia. Kita tak nak biarkan dia balik jumpa Allah dengan sama je kan, tak meningkat pun. Kita nak dia balik kepada Allah dalam keadaan dia mengikut sunnah Nabi SAW. Sebab kita ada model, ya, Nabi yang kita nak ikut. Jadi apa yang boleh kita buat? Okay, pertama, kita kena kenal bahasa kasih suami. Okay, kita tengok dalam dunia ni ada banyak bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Tamil, bahasa Arab, bahasa Cina, macam-macam bahasa. Ya. Jadi kita tak akan faham bahasa itu melainkan kita pergi belajar bahasa itu. Baru kita faham. Setiap individu pula, dia ada bahasa kasih masing-masing yang tidak sama satu sama lain. Dia unik. Ya. Lelaki perempuan pun kita tahu secara umumnya lelaki dia ada lain sikit. Cara fikir dia, cara tindak dia kan. Perempuan lain sikit. Itu secara umum. Secara khususnya pula suami kita, ya, dia berbeza dengan lelaki lain. Mungkin ya, dia berbeza dengan orang lain. Kita kena kenal apa yang dia suka, bahasa kasih dia. Mungkin dia suka dengan kata penghargaan. Yang bila dia balik tu, kita kata, oh hero dah balik. Dia mungkin suka sangat kalau kata dia hero. Kalau kenalkan dia kepada anak-anak sebagai, ini ketua keluarga kita, ulang kali sebut. Dengarlah cakap ketua kita, ulang dalam kereta ke. Jadi dia rasa suka diherokan begitu. Mungkin.
Ataupun mungkin suami kita suka kalau kita bagi quality time kita dengan dia saja tanpa kebisingan anak-anak. Ya, maka dalam sehari kita cuba cari masa yang kita dengan suami sahaja kot. Ada yang suka pada servis, urut-urut ke, ada suami geli kena urut. Itu berbeza. Ya, ada yang mungkin nak sentuhan personal, ada yang suka terima hadiah, ada juga ya. Ada yang dia suka kalau kita tak banyak cakap masa dia balik kerja. Kita tak banyak tanya. So kita nak kenal dan kita nak penuhi bahasa kasih tu. Bila suami rasa kita faham dia, kita kasih kat dia, apa-apa nanti carangan kita, insya-Allah dia akan rasa disayangi. Yang kedua, lepas kita dah kenal bahasa kasih suami, kita cuba penuhi. Yang kedua, kita nak hidupkan suasana berbincang supaya ada redha meredai dalam keluarga. Dan berbincang ni, kita nak jadikan dia budaya. Bermula dengan bagi ilmu kepada suami dengan cara mungkin ambil buku kan, bincang. Abang, bestlah point ni, cuba abang baca. Puan ni nak cakap apa ya? Boleh tak abang fahamkan saya? Lepas tu dia baca, oh rupanya Muslim ni, akhlak Muslim, dia berbincang dalam segenap urusannya. Itu akhlak Muslim. Ya? Apatah lagi dalam suami isteri. Banyak benda kita kena bincang sama-sama. Urusan anak-anak kan, macam-macam. Jadi kalau selama ni kita boleh bincang nak balik kampung kat mana dulu, sebelum ni lah. Sekarang tak boleh balik kampung lah. Lepas tu kita boleh bincang nak decoration rumah kita, colour apa dan sebagainya. Ya, why not kita bincang benda-benda penting tentang hak tanggungjawab, ya, pembahagian tugas, ya, boleh bincang supaya suami tak rasa terpaksa, tak rasa yang dia kena. Nanti dia tak nak buat lah. Ya, tapi dalam masa berbincang tu kita nak bina rasa syukur, rasa sayang, ya, rasa nak mendengar. Kita dengar dia dengar kita, bahkan libatkan anak-anak. Sebab suasana berbincang yang sebenar, orang bawah dia tak takut bersuara. Orang atas dengar suara orang bawah. Kepimpinan keluarga dalam Islam dia bukan dengan autokratik. Bukan, oh suami ketua ikut cakap suami saja. Ya, itu buku besi. Kepimpinan macam tu susah orang nak redha meredai. Dia kepimpinan yang syura. Yang syura ni saling mendengar, saling boleh bagi pendapat. Kadang-kadang suami menang, kadang-kadang isteri menang, kadang-kadang anak menang. Ya, jangan seorang je menang. Semua orang didengari, ya, semua orang mendengar. InsyaAllah bila kita bangunkan suasana ni, kita akan mendekati firman Allah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hiduplah kita ni dalam keadaan berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Ini surah Al-As. Kalau tak ada budaya ni, nanti kita rugi. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, berlalu je masa kan dalam family, tapi kita dalam keadaan rugi. Sehinggalah kita boleh wujudkan suasana ni. Dengan cara apa? Berbincang. InsyaAllah tegur menegur tu akan jadi sesuatu yang indah, yang memang kita nak dengar dan kita nak upgrade. Kita nak balik jumpa Allah dan keadaan Allah redha. Wallahualam. Okey, seronok dengan perkongsian daripada Ustazah kan. Jadi siapa yang terlepas poin-poin macam mana kita nak menegur suami kita, boleh dengar balik kita punya live, boleh share dulu perkongsian ni, nanti kita dengar balik. Kalau boleh sekarang ni yang mana tengah seorang-seorang ni kan, dengan seorang-seorang tu suami pergi kerja, nanti suami balik dengar sekali lagi dengan suami. Okey, sambil-sambil tu boleh lah nanti sambil-sambil senyum dengan husband. Husband dengar ni macam tu kan. Alright, so siapa yang baru masuk kita punya live sekarang ni, okey, kita tengah live tentang topik iaitu tentang suami isteri. Jadi suri rumah bukan mudah, suami harus faham. Okey, jadi yang mana terlepas sebab kita dah, saya rasa macam dah lebih kurang setengah jam dah kita bercakap kan. Yang mana terlepas apa isi penting sebelum ni, boleh share dulu kita punya live.
Nanti ataupun dekat ruangan komen tu boleh komen pendapat masing-masing tentang cara nak menegur ke, ataupun cara macam mana anda buat dekat rumah kan, macam saling toleransi, mana tahu anda komen tu orang lain baca, orang lain boleh praktikal, betul? Okay, so macam sekarang ni perlu tak Ustazah kalau macam kita nak buat pembahagian kerja antara suami dan isteri kat rumah ni kan, sebab yelah kalau kita tengok sekarang ni macam kita sendiri juga kan, isteri tak semua kita buat kerja perfect. Dan suami pun ada kelebihan dia. Contohnya kalau isteri tu pandai masak tapi untuk mengemas dia kurang. Jadi dah dia masak, husband pula tolong mengemas macam tu kan. So perlu tak ada pembahagian kerja macam ni? Allah Akbar. Itulah indahnya suami isteri kan. Bila Betul, kita ada kekurangan, ada orang lain yang ada kelebihan tu. betul, Bila orang tu ada kekurangan, kelebihan tu duduk dekat kita. Dan kita betul. saling memerlukan, Masya Allah. Dan subhanallah, bila sebut tentang kisah tolong menolong dalam keluarga, pembahagian tugas dalam keluarga, kita dapati itulah rahsia kebahagiaan keluarga generasi awal dulu. Generasi terbaik yang ada pada zaman Nabi SAW, yang ditarbiah langsung oleh Nabi, yang melihat model kehidupan Nabi SAW. Ya, antaranya satu kisah Jabir bin Abdullah, ya, satu hari Nabi tanya dia, Jabir, kamu kahwin kamu kahwin dengan janda ke anak gadis? Ya, Jabir kata kahwin dengan janda. Kenapa tak dengan anak gadis? Nabi kata, kan anak gadis kan lagi senang kamu nak bergurau, bermain, ya. Tapi Jabir cerita yang ayahnya meninggal, ya. Lepas tu dia ada ramai adik-adik yang perlu dijaga. Jadi dia ada reason lah, ada sebab tersendiri. Nabi pun terus doa, moga-moga Allah bagi berkat kepada kamu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang bestnya, ulama dia syarahkan, dia cerita balik, ya. Al-Bukhari dia bawakan bab hadis ni dalam aunul mar'ah zawjaha fi waladih. Maksudnya bantuan wanita kepada suami dalam uruskan anak. Anda kata bila Jabir tadi dia tak mampu nak uruskan adik dia yang ramai-ramai tu kan, maka dia sangat perlukan kepada wanita yang janda yang ada pengalaman, ya, dia nikah untuk menolong dia uruskan anak. Bukan anak dia lah, adik, tapi dalam bab ni nak cakap ni secara umumnya memang gitu. Wanita yang paling berpotensi, isteri yang paling berpotensi untuk bantu suami uruskan anak-anak. Sebab jiwa dia tu kan, jiwa empati, jiwa sayang sangat, ya. Subhanallah, jiwa memahami. Dan Fathul Bari menyebut, ya, Ibn Battal berkata, bantuan wanita kepada suami untuk urus anak-anak ni bukan kewajipan wanita. Betul. Tapi itu adalah kebagusan pergaulan dan termasuk sifat wanita salihah. Memang dia nak tolong, memang dia nak secara kemanusiaan nak bantu, nak bagi ihsan kepada suami. Jadi suami tak berhaklah paksa pada benda yang bukan kewajipan orang tu pun. Orang tolong ujung, ya. Kena memahamilah bab tu. Okay. Dan subhanallah, Nabi SAW, kita tengok ya dalam urusan seharian, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Orang tanya Aisyah, Nabi buat apa kat rumah sehari-hari? Aisyah kata, Nabi memang dengan tugas keluarga lah, melayan keluarga, ya. Bila tiba waktu solat, Nabi pun cepat-cepat keluar untuk solat. Hadis riwayat Bukhari. Bila tiba hak Allah, Nabi tunaikan hak Allah. Subhanallah. Dan Nabi ni sampai tahap jahit pakaian sendiri, ya, jahit kasut sendiri. Bahkan banyak kerja-kerja kat rumah tu yang Nabi biasa buat sendiri tanpa susahkan isteri. Subhanallah, akhlak yang sungguh memahami. Betul. Al-Bukhari juga dalam banyak tempat dia sebut tentang an-nafaqat bab khidmatur rajuli fi ahlihi. Ya, maksud dia khidmat lelaki di rumahnya. Daripada tajuk ni pun kita tahu yang lelaki pada zaman Nabi tak duduk saja kat rumah, dia buat khidmat, buat servis. Ya.
Dalam kitab Al-Adab, Al-Bukhari sebut, bab kaifa yakunu rajulu fi ahlihi. Bagaimana sepatutnya seorang lelaki di rumahnya. Ya. Servis bagi khidmat. Bahkan hadis ni menganjurkan sifat tawaduk suami, sifat menjauhi sikap takabur, ya. Bahkan menganjurkan lelaki untuk melayani keluarga. Ini kesedaran ketuhanan sebab balik pada petunjuk Allah dan Rasul. Bukan kesedaran keegoan, aku ketua. Boleh buat apa saja, tidak. Okey, seterusnya Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib pun, ya Allah, diriwayatkan sangat mudah membantu isterinya. Ya, dia kata, demi Allah aku selalu menimba air dari telaga sampai dadaku sakit. Fatimah pun kata, aku pun demi Allah memutar penggiling hingga kedua tanganku melepuh. Ini realiti ya, kadang-kadang sebab penat sangat kan, kita sebut tu supaya saling memahami yang dua-dua ada tugas. Dua-dua ada tugas. Sebab kalau tak saling memahami, dia jadi macam ni. Suami dia pergi kerja, dia rasa duit tu dia punya, so dia rasa macam tak perlu pun syurau nak tanya isteri ke, tanya pendapat ke, ini duit saya penat kerja. Ya, awak tak buat apa pun, misalkan gitu kan. Sedangkan siapa sebenarnya yang terpaksa berkorban sampai suami elok-elok boleh pergi kerja? Isteri terpaksa berkorban. Sedangkan isteri hari ni ramai yang berpendidikan. Ya, bahkan ada data menunjukkan 60% wanita dekat universiti awam tu ramai yang berpendidikan tinggi kan, tapi mereka sampai sanggup, ya, ramai wanita yang kita tengok sanggup untuk duduk kat rumah, uruskan rumah, ya. Sebab apa? Sebab dia fikirkan tentang pendidikan anak-anak, nak bantu suami untuk didik anak, ya, uruskan rumah dan sebagainya. Jadi suami patut rasa ini satu pengorbanan yang orang kata bukan kewajipan wanita tu pun, tapi kebaikan dia yang perlu dihargai. Sampaikan Fatimah dengan Ali pun saling sebut tugas masing-masing supaya saling sedarlah yang dua-dua tu ada tugas, ada peranan. Allahu Akbar. Dan banyak lagi ya kisah lain. Jabir bin Abdullah pada satu ketika saat peristiwa perang Ahzab ataupun perang Khandaq, dia tengok, ya Allah, Rasulullah ni sampai letak batu dekat perut. Lapar. Ya Allah, gigihnya duk gali parit tu kan, nak lindung negara daripada dimasuki oleh musuh. Lepas tu Jabir bin Abdullah pun balik cerita dekat isteri dia. Rasa kesian dekat Rasulullah. Lepas tu dia tanyalah, apa ada kat rumah ni? Isteri dia pun cakap lah yang dia cuma ada sikit gandum dengan seekor kambing yang kurus, yang kecil. Lalu Jabir kata, tak apalah, kita sembelih, kita buat roti, kita jemput Rasulullah datang. Dan mereka berganding bahu, tolong menolong untuk selesaikan masakan untuk jamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun ulama ceritakan hadis ni, hadis pasal Jabir ni, kisah pasal Jabir ni dalam bab amalil mar'ah fi baiti zawjiha, bab khadimil mar'ah, bab khidmatur rajul fi ahlihi. Bab apa? Bab amal kerja perempuan dekat rumah suaminya, dan bab khidmat lelaki dekat rumahnya. Mana kata dua-dua tu, ada mar'ah, ada rajul. Dua-dua buat kerja. Ya Allah. Sekali lagi ulama simpulkan ya, dia kata hadis tentang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu pemimpin, ya, dan setiap pemimpin ni, setiap pengembala ni, dia bertanggungjawab ke atas pimpinannya, gembalaannya. Wanita adalah pemimpin atau pemelihara dalam rumah tangga suaminya. Hadis ni, kata para ulama, dia kata bukan bererti wanita yang kena buat seorang-seorang kerja. Bukan itu maksud dia. Dia kata bahkan bukan kewajipan wanita untuk buat semua tugas seperti siapkan makanan, cuci pakaian, gosok pakaian, bersihkan pakaian atau pakaian, ya, indahkan rumah. Itu bukan kewajipan wanita. Tapi itu ihsan ataupun rasa tanggungjawab wanita yang kalau dia tak buat pun, tapi ada pembantu yang buat, ataupun ada orang lain, ada kerabat, ada anak-anak yang buat, ataupun suami sendiri yang bantu buat, maka tak ada dosa lah ke atas wanita tu.
Kalau itu kewajipan dia, makna kata dia juga yang wajib kena buat, kan tak berdosa dia. Tapi oleh sebab itu bukan kewajipan, maka kalau dibantu oleh pembantu ataupun suami ataupun anak-anak, maka itulah yang memang berlaku pun secara manusiawi sejak zaman Nabi SAW. Dan bila suasana ini terjadi, maka subhanallah disebutkan oleh Syekh Abdul Halim Abu Syuqah dalam Tahrirul Mar'ah fi Asri Ar-Risalah, kebebasan wanita pada zaman risalah. Disebut barulah wanita ni dapat terlibat dengan bidang keilmuan, kemasyarakatan, bahkan dapat kembangkan, majukan kepribadian dia. Dan memang kita nak setiap anggota masyarakat dalam rumah tangga kita dibangunkan potensinya sampai boleh jadi khalifah Allah yang mentadbirkan juga dunia ini, ya, dengan kekuatan dan kemampuan masing-masing. InsyaAllah. InsyaAllah. Nampak tak? Okay. Jadi orang kata pendek kata kita kena bekerjasama lah. Saling toleransi, saling melengkapi antara suami dan isteri. Okay. Jadi siapa yang baru masuk live kita, supaya live kita ni beri manfaat, so share dulu, nanti kita dengar dulu dari awal apa yang Ustazah ada cakap, contoh-contoh daripada para Nabi sendiri, kan. Alright, so yang baru masuk, sekarang ni kita tengah berbincang tentang jadi surah, dah nampak saya pun dah macam casual dah kan. Jadi siri rumah bukan mudah, suami harus faham, okay. Sebab apa yang kita buat dekat rumah kadang wanita rasa tak lengkap sebab rasa macam ada je yang salahnya. Kita rasa macam kita buat kerja ni tak betul. Jadi suami boleh bekerjasama dengan isteri untuk melengkapi antara satu sama lain, especially kalau nak jaga anak ke, nak mengemas ke, sebab perempuan sendiri, wanita sendiri, isteri sendiri tak begitu orang kata perfect untuk buat semua benda. Ada juga yang macam contohnya si isteri tak reti nak nak kemas-kemas, husband lagi suka nak mengemas. So apa salahnya kita toleransi antara satu sama lain. Okay. Jadi dan juga yang mana yang kat rumah tu yang nak berkongsi macam mana situasi anda sendiri kat rumah, siapa yang tolong jaga anak, siapa yang lagi hebatnya mengemas ke apa ke, boleh share di ruangan komen supaya kita punya perkongsian tu dibaca oleh orang lain dan dipraktikan antara satu sama lain. Okey, jadi Ustazah, dah halang kita berbincang tentang suami dan isteri ni. Jadi ada tak doa-doa, sebab ada halang kita sembang pun dengan Ustazah. Jadi ni ada tak doa-doa untuk kekal bahagia suami isteri ni, saling sayang, suka membantu antara sama-sama lain ni, ada tak? InsyaAllah, memang doa ni kekuatan kita, senjata kita yang memang kita tak boleh pisahkan dengan doa. Dan antara doa yang sangat indah yang sampaikan Allah sebut, orang yang sebut doa ni dia termasuk ibadur rahman, hamba yang Allah anggap dia itu hamba lah. Sampaikan Allah nisbahkan dengan Ar-Rahman, hamba kepada yang maha pemurah. Sebab setengah orang Allah tak nampak yang dia itu menunjukkan ciri-ciri kehambaan dia. Allah nampak keegoan, kesombongan, ya. Sedangkan Allah sudah haramkan ego dan sombong itu dari syurganya. Na'udzubillah. Jadi kita nak tunjuk pada Allah, saya ni hamba. Sebab nanti Allah nak panggil kita dengan wahai jiwa yang tenang, ya, Allah nak panggil kita kan, masuklah di kalangan hamba-Ku. Jadi dalam surah Al-Furqan ni ayat 74, antara sifat hamba Allah dia akan baca doa ni. Doanya biasa kita dengar dan mungkin biasa kita amal, kita nak lebih yakin insya-Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk mata. Penyejuk mata ni mata kita tengok sejuk je. Ya, suka je tengok kita. Macam bonda kita Maryam alaihissalam dapat Nabi Isa alaihissalam memula
sakitnya bersalin tu kan, menyebabkan dia rasa baik ni aku mati dan dilupakan macam tu saja. Tapi Allah pun hiburkan. Allah kata ni boleh jadi penyejuk mata anak ni. Gitulah. Kita doa pada Allah, moga pasangan kita dan anak-anak kita jadi penyejuk mata. Dan jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Kan main, Allah ajar kita ada matlamat jauh. Tengok pasangan kita anak-anak, ni pemimpin ni. Bukan pemimpin orang-orang biasa, pemimpin orang bertakwa yang turut takut kepada Allah. Jadi doa ni, ya Allah, abadikanlah dalam sujud kita. Ya, sedang rasa anak-anak kita buat benda yang menyakitkan mata kita, doa balik dengan penyejuk mata ni. Masya Allah. Subhanallah. Dan kalau ada konflik dengan suami ke, dengan anak-anak ke, anak-anak sesama dia bergaduh ke kan, kita motivasikan keluarga kita untuk jadi keluarga yang kuat bersatu. Sebab nanti kita nak siapkan anggota masyarakat yang bersatu padu, nak jaga negara kita dengan keamanan, dengan perpaduan, maka kita boleh baca surah Al-Anfal ayat 46. Al-Anfal ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ati'ullaha wa rasulah. Taatlah Allah dan Rasulnya. Ini senjata paling kuat untuk bersatu. Kembali taat pada Allah dan Rasul. Wala tanaza'u. Jangan berbantah-bantah. Fatafshalu. Nanti lemah. Ataupun jangan bergaduh. Nanti roboh. Jangan bertengkar. Nanti bercakap-cakap. Jangan berbantah. Nanti lemah. Watadhabari hukum. Dan hilanglah kekuatan kamu. Sebab gaduh tadi kan. Wasbiru, sabarlah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Allahu Akbar. Sangat indah ya pujukan Allah. Surah Al-Anfal ayat 46. Dan yang seterusnya, doa Rabitah. Doa Rabitah. Ada kumpulan nasyid, siap buat nasyid lagi untuk kita senang nak hafalkan doa Rabitah. Bacakan doa Rabitah, insya-Allah mengikat balik hati-hati kita sekeluarga. InsyaAllah. Okey. Jadi yang mana terlepas 3 doa yang Ustazah okey Ustazah? Allah izin batuk. Banyak. Maaf lah Ustazah, panjang sangat kita nak sebab topik yang menarik. Kita bagi Ustazah tenang dulu jap. InsyaAllah, maafkan saya. Tak apa Ustazah. Alright. Jadi siapa yang baru masuk live kita kali ni, yang terlepas 3 doa untuk kekal bahagia bersama keluarga suami isteri, boleh share dulu kita punya live ni. Nanti semak balik 3 doa yang Ustazah cakapkan tadi. Bukan takat 3 doa je, macam-macam ilmu yang Ustazah dah share dengan kita untuk kita boleh praktikan dalam rumah kita, rumah tangga kita supaya sentiasa bahagia hendaknya. Okey. Jadi Ustazah, saya rasa kita pun macam nak menuju ke soalan-soalan yang terakhir. Ustazah masih okey? Alright. Jadi Ustazah, saya rasa soalan saya yang seterusnya ni macam menggembirakan jugalah bagi isteri, sebab kita nak sebut tentang reward. Kononnya lah reward. Okay, so macam kita selalu ada tengok dekat social media ataupun kita sendiri macam praktikan kan, macam yelah isteri dah penat lelah lahirkan anak, kemas uruskan hal rumah tangga apa semua kan. Jadi ada setengah suami membalas jasa isteri tu dengan memberi reward dekat isteri. Jadi macam bagi Ustazah, macam mana kita punya situation ni? Gitulah, kalau kita balik kepada Al-Quran As-Sunnah, betapa Allah sendiri pun sangat menghargai kesusahan, kepayahan kaum wanita, kaum ibu, ya, kaum isteri ni. Sampai kan kita tengok bila Sayyidatina Hajar merawat puteranya Ismail di tengah padang pasir yang tak ada orang kan, lalu Allah bagi reward peristiwa yang Sayyidatina Hajar cari air sampai terpaksa pergi daripada satu bukit Safa ke bukit Marwah kan, berulang-ulang 7 kali
Allah jadikan peristiwa itu sebagai ibadah kita. Ya, Ya. ibadah kita. Bila kita buat umrah ataupun haji, kita akan buat proses yang sama. Subhanallah, di sebaliknya ada penghargaan Allah kepada jasa ibu yang merawat anaknya. Subhanallah. Jadi kita tengok sebegitu besar reward daripada Allah, supaya kita tak sedih sangatlah kalau andai kata Allah uji kita dapat suami yang tak reti nak hargai kan, tak pandai nak bagi reward ni. Ya, hakikatnya Allah dah bagi reward kepada kita. Dan Allah juga mengajar kaum lelaki ya supaya supaya menghargai susah payah kaum wanita ni. Sampai tahap Allah wajibkan kepada lelaki benda paling asas, wajibkan nafkah kepada kaum wanita. Betul. Sebab hari ni kita tengok, ya Allah, banyak sangat kes-kes tuntutan nafkah di mahkamah rendah syariah. Wanita sampai terpaksa menuntut-nuntut. Ya, sedangkan lelaki yang takut pada Allah, yang sedar dia akan balik kepada Allah, dia tahu yang nafkah ni benda yang wajib, yang Allah akan tanya dia, dan Allah anggap berdosa besar kalau dia tak laksanakan tuntutan nafkah ni. Ya, Allah Akbar. Al-Hafiz Ibn Hajar kata, wanita tu terhalang untuk bekerja sebab menunaikan hak suami. Ya, dia kena rawat anak, urus rumah. Ya, sebab tu Allah berfirman, Allah wajibkan suami tadi bagi nafkah sebagai kewajipan ya kepada isterinya. Jabir bin Abdullah kata, Nabi SAW bersabda, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kamu wajib beri nafkah kepada mereka dan beri pakaian secara ma'ruf. Saya baca penelitian oleh Syekh Al-Qaradawi dalam buku Fiqhul Mar'ah, ya, wanita dalam fikih Al-Qaradawi yang dihimpun oleh Dr. Amru Abdul Karim Sa'dawi. Beliau kata nafkah ni merangkumi semua sekali. Makan minum yang cukup, ya, makan minum tu pula, kalau beras tu kita tahu beras putih mungkin mengandungi kadar orang kata boleh membawa risiko diabetes ke kan, maka kita cuba dapatkan kemampuan untuk dapat beras yang sihat, yang berkualiti untuk keluarga yang kita sayangi. Pakaian yang sesuai, ya, tempat tinggal yang layak. Jadi suami yang nak jimat sampai tahap bawa isteri duduk dekat rumah mertua dan keadaan isteri tu tak rela, ramai pula adik-beradik lelaki dalam rumah tu ya asyik pakai tudung sepanjang masa dia tak selesa ya. Dia kena bincang lah elok-elok dengan isteri dia, dapatkan redha isteri ya dalam sudut. Yalah, hak isteri tak dipenuhi ni, patut dia tunaikan nafkah tempat tinggal kepada isteri. Ubat-ubatan, ya, suplemen. Saya teringat Dr. Hamid Arsyad, seorang pakar ONG dalam bukunya. Dia kata untuk mengelakkan risiko baby cacat, seorang wanita tu sepatutnya dia mengamalkan multivitamin, ya, contohnya dalam Obimin, 2 bulan sebelum mengandung sampai ke akhir hayatnya. Dan kita tahu multivitamin ni bukan murah ya. Dan, Masya Allah. Jadi sepatutnya suami yang bertanggungjawab, dia fikir isterinya cukup ada multivitamin dia, ya, ada suplemen yang bagus. Kalau dia sakit, bagi ubat-ubatan yang sesuai dengan dia. Lepas tu bagi pembantu kalau dia perlukan, terutama kalau isteri berkerjaya. Jangan rasa itu beban. Tapi dengan ada pembantu tu insya-Allah isteri kurang stres je, kurang marah-marah je. Sebab nampak rumah kemas sahaja. Tapi kalau suami tak mampu, isteri jangan desak pula lah, kesian dekat suami ya. Okey, dan seterusnya kena bagi perlindungan. Kena bagi perlindungan. Ini yang wajib. Ini yang wajib. Jangan anggap ini beban. Ya, ini dari Allah. Kalau kita buat, kita sedang tunjuk ke Allah, kita taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada yang wajib ni, kalau kita nak bagi lebih kan penghargaan, contoh kita nak bagi hadiah apa-apa, ataupun kadang isteri dia bukan nak banyak-banyak pun, dia nak suami sanggup memberikan telinga mendengar report dia hari tu. Report anak dia buat apa,
Ya, Ya. pendamping anak dia kan. Apa yang dia rasa, apa yang dia alami, suami bagi telinga dengar. Lepas tu tunjuk empati. Oh, kesiannya. Cukup lah. Ya, dia rasa macam ya Allah bestnya, leganya, lepasnya. Barulah tak ada emosi terpendam. Sebab emosi terpendam ni kan punca tekanan-tekanan yang ada dalam keluarga. Jadi reward tu sesuai dengan kemampuan suami, jangan pula kita desak-desak kan kalau suami tak mampu. Dan suami pun kena tahulah bahasa kasih isteri, dia suka reward jenis apa. Ya, insyaAllah kalau saling menjaga ni, rumah tangga kita akan lebih bahagia. Mudah-mudahan. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, betul. So isteri-isteri kali ni mesti ramai yang senyum kan, sebut pasal reward, sebut pasal apa, hak suami terhadap isteri. Jadi jangan pula dah Ustazah dah sedarakan ni minta pula semua ni. Macam mana Ustazah kata tadi, pengasuh penjaganya, kalau yang wifnya bekerja kan, ikut kemampuan. Okey. Jangan pula lepas diminta pula reward, kata Ustazah kata boleh minta apa ada reward-reward tertentu kan. Dah sudah geleng kepala husband. Okey, jadi kita dah sampai ke hujung dah ni. Ada lagi je satu je soalan untuk Ustazah. Sebab saya rasa ramai nak tahu ni. Tadi kita dah cakap pasal umum. Kebanyakan yang kita sebut ni semua pasal umum, kita tak masuk pasal peribadi. Jadi saya nak tanya sikit lah Ustazah. Macam Ustazah sendiri, macam mana? Macam Ustazah sekarang dah ada 5 anak kan? So macam mana situasi dekat rumah sendirilah, rumah Ustazah sendiri. Macam mana macam Ustazah, kadang-kadang Ustazah perlu keluar untuk beri ceramah kan, apa semua. Jadi macam mana pengurusan Ustazah sendiri dekat rumah? Kira macam kot lah, waktu Ustazah keluar ceramah, suami Ustazah menolong, macam mana tu? Ada 3 perkara lah yang saya dan suami cuba tegakkan dalam keluarga. Ya, yang pertama syura, berbincang. Cara kami buat syura ni senang je, kami sebut ia sebagai syura 7 minit. Mana kata tak adalah panjang-panjang nak ceramah dalam family pula, bukan macam tu ya. Syura 7 minit, ambil kertas putih, lepas tu kami buat macam tulang ikan. Tulang ke atas tu sebutkan kesyukuran hari ni. Saya, suami dan anak-anak, okey, sebutkan kesyukuran. Contoh hari ni Abi bawa balik pisang goreng contoh kan, anak suka contoh. Ataupun Abi bawa balik apa-apalah, sebutkan. Umi hari ni buat lasagna, sedap. So anak sebut contoh. Umi Abi pun sebutkan apa anak-anak buat hari ni yang menggembirakan. Contoh Kak Long share dia punya blog dekat adik, share dia punya mainan dekat adik. Sangat suka tengok budaya share tu, dah timbul daripada hati contoh kan. Tulis dan nyatakan supaya dia nampak apa yang dia highlight. Lepas tu yang tulang ke bawah tu, tulang ikan kan ada atas, ada bawah kan. Yang bawah tu sebutkanlah apa yang perlu diperbaiki. Sebab kita tak nak ada pujian saja, kita nak upgrade. Setiap orang nak dibina kan. Jadi bolehlah dengan bebasnya, dengan penuh kesediaan hati, suami boleh sebut dia nak tegur apa dekat isteri dia, dekat anak-anak. Dan anak-anak pun dia boleh nak tegur apa, dekat Umi Abi boleh tegur. Dan Umi pun sama boleh tegur. Okey, itu pertama syura. Yang kedua, kerja berpasukan. Suami saya doktor perubatan. Dia memang agak sibuk sebab selain kerja dekat hospital Pakar Al-Islam tu, dia juga sentiasa dipanggil untuk buat bersunat baby. Sebab sunat baby ni tak ramai doktor yang ada kemahiran tersebut. Jadi memang agak padat lah jadual dia. Ya, dia hospital-hospital lain panggil suami saya untuk buat khidmat bersunat baby ni. Bersunat budak besar pun ya juga. Bersunat orang dewasa yang Islam pun ya juga. Jadi banyak tugas. Jadi bila dia balik ke rumah, dia bukan sebagai seorang doktor, dia sebagai seorang suami yang nak ikut petunjuk Nabi SAW. Maka dia sangat dengan rela hati memang
dia sendiri yang sebut bab kain baju abang yang buat. Basuh baju, sidai baju, angkat baju, susun balik ikut kategori sebab dia tahu kain baju ni antara benda yang rumit sangat sebab dia banyak kan. Ya Allah, nak kena kutip daripada bakul tu, nak masuk mesin, nak basuh, nak jemur, nak angkat, nak susun, macam-macam. Jadi dia kata tak apa, bab kain baju tugas dia. Dia tahu itu tugas dia dan dia memang isytiharkan itu tugas dia. Lepas tu masak pun dia memang berusaha untuk bantu masak. Yang paling dia suka masak tu makaroni sup, tom yum, benda yang bersup gitu. Dia suka bantu untuk masak dan anak-anak pun happy sebab masakan Nabi ni dia macam unik lah berbanding masakan Umi. Macam Abi lagi terror masak lagi sedap lah. Wallahualam. Lepas tu yang ketiga, kepimpinan dan kepengikutan. Kepimpinan dan kepengikutan. Mana kata semua orang jelas Abi ataupun suami saya tu sebagai pemimpin keluarga dan benda ini disebut banyak kali untuk nak menunjukkan yang dia ni hero yang perlu dihormati oleh semua. Dalam masa yang sama, kepengikutan tu bukan satu kehinaan, bukan satu kerendahan. Tapi kepengikutan ataupun pengikut-pengikut ni dia sesuatu yang sangat perlu dihargai, diberi hak dia dipenuhi, ya. Jadi anak-anak tahu yang dia itu tak boleh dikasari tubuh badannya, ya. Mak ayah mungkin boleh bagi denda tapi tak boleh sampai mendera. Dia tahu itu hak dia, dipelihara oleh Allah, oleh ajaran Islam. Jadi bila benda ini dibincangkan, mereka akan tahu yang ya Allah, Islam ni sangat best. Jadi pemimpin ke pengikut ke sangat dilindungi, dijaga, dipelihara. Ya, ada hak dan tanggungjawab masing-masing. So bila kita rajin bincangkan benda ni ulang-ulang, insya-Allah keluarga tu akan rasa macam kita selamat dalam payungan Islam. Mudah-mudahanlah doa sama-sama. InsyaAllah. Amin. Mudah-mudahan kita semua dilindungi, dirahmati oleh dia. Okey. Jadi siapa yang nak amalkan macam mana Ustazah amalkan, dah jadi dah dapat satu ilmu dah. Selalu kita nampak yang baik-baik je kan, ataupun kalau kita nampak yang buruk-buruknya tentang family kita, kita nak tegurnya kita tak tahu macam mana. Jadi saya rasa konsep yang Ustazah buat yang kata tulang ikan tu memang sesuai kalau nak praktikan dekat rumah. Lebih-lebih lagi kalau anak kita ni masih kecil, so masih kecil ni senang untuk kita didik kan. Jadi dengan adanya tips tersebut, iaitu cara Ustazah tadi, mungkin dari awal lagi kita boleh ajar anak apa yang betulnya dibuat, apa yang salahnya dibuat, supaya macam apa yang tak sepatutnya tak berulang lagi benda tu, gitu. Okay, jadi siapa yang baru join kita punya live hari ni, keluarga tak hari ni, kita dah nak tamat dah. Jadi yang mana terlepas tu, yang baru masuk tu, tiba-tiba baru free, baru boleh pula tengok live kan. Jangan risau, anda boleh dulu share kita punya live kali ni. Share dulu, dengar dulu apa yang saya cakap sampai habis ni, dan barulah nanti tengok balik. Nak lagi sweet, tengok semula dengan husband ataupun anak-anak, supaya kita masing-masing dalam rumah tu dapat ilmu yang sama dan kita boleh praktikan bersama-sama dengan keluarga. Okay, jadi saya rasa dah habis dah kita punya soalan Ustazah hari ni. Saya rasa pun dah hampir sejam lebih rasanya kita punya perkongsian hari ni. Jadi terima kasih sangat-sangat dekat Ustazah Fatimah sudi berkongsi dengan kami macam-macam tips, macam-macam doa, macam-macam contoh yang boleh untuk kita ikuti. Okey. Jadi Ustazah ada nak cakap untuk kata-kata akhir kita punya live ni? Saya pun bukanlah seorang yang sempurna, banyak sangat kelemahan, ya, kekurangan. Kita saling melengkapi, saling menyokong satu sama lain, saling mendoakan. InsyaAllah kita bahagia sama-sama wujudkan generasi baru yang bahagia dan membahagiakan. InsyaAllah.
InsyaAllah. Okey. Diharap perkongsian kita hari ini dapat memberi orang kata apa sedikit sebanyak perubahan dalam kita menjalani hari-hari kita sebagai suami isteri, sebagai ketua family ke ataupun sebagai orang kata apa macam kita isteri ni pembantu kita punya ketuanya, tanpa suami macam mana kita punya rumah tangga, betul, tanpa kita pula macam mana ketua suami lah, ketua keluarga kita, suami kita nak apa nak membetulkan kita punya bahtera gitu kan. Okey, jadi terima kasih banyak kepada Ustazah. Terima kasih kepada semua yang sudi stay selama sejam ni, yang setia tunggu kita, yang mana lupa jot down tadi, jangan lupa lepas ni boleh dengar dengan husband, siapkan buku, kertas, boleh catat balik doa-doa untuk keluarga, tips-tips yang Ustazah dah cakap. Okey, jadi saya rasa sampai sini saja kita punya perkongsian pada hari ini, kita punya keluarga talk. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk next topik. InsyaAllah dengan siapa saya tak tahu lagi. Jadi terima kasih semula untuk Ustazah sudi share dengan kita. Jadi yang mana dekat rumah kita ingat kita tak menang lagi. So kita jaga diri elok supaya semoga virus yang ada sekarang ni macam cepat-cepat hilang, supaya kita boleh hidup macam mana kita hidup dulu. Okey, betul. Alright, jadi saya rasa tamat di sini. Assalamualaikum. Selamat petang semua. So, petang. Betul lah. Okey, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang semua. Assalamualaikum. Alright.